Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik, kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak dan musibah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tamanya saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang yang menganjurkan program kita pada malam ini, program hijrah, sempena dengan Ma'al Hijrah. Dan saya ucap tahniah dan syabas juga kepada semua sahabat-sahabat ahli jemaah yang sudi untuk hadir pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Jaga SOP, kita masih belum menang. Tagline kan, kita jaga kita, insyaAllah. Duduk jarak-jarak, yang ni tak payah suruh. Memang sebelum ni pun ceramah macam tu dah kan, duduk jauh-jauh. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Dan jangan risau, kita tak boleh nak buat macam mana kebiasaan kita buat. Kita rindu nak solat berjemaah, berapat-rapat macam mana kita sebelum ni kan. Kita rindu nak salam-salam, nak cium pipi. Tuan-tuan tak bisa buat lu kan, ngah-ngah gitu. Tak boleh nak buat macam mana. Tuan-tuan sebelum saya semak kan. Tak apa, jangan risau tuan-tuan. Benda yang kita biasa buat tapi kita terhalang disebabkan oleh sesuatu halangan, terutama lagi nak jaga masalah yang lebih besar, nak jaga nyawa. Kita duduk sembang, kita duduk bincang tentang nak buat amalan, nak duduk soft paling hadapan, nak duduk rapat-rapat yang nak rapat-rapatkan soft, nak ulang alik ke masjid. Tuan-tuan, yang kita tak boleh nak buat. Kalau tuan-tuan tak ada nyawa, jangan bincang, memang langsung tak boleh nak buat. Jadi menjaga nyawa tu lebih penting. Dengan terpeliharanya nyawa, nanti insya-Allah semua benda tu tuan-tuan boleh buat. Tapi dengan disebabkan kita nak buat benda tu tapi boleh merisikokan nyawa, tuan-tuan faham tak? Menjaga nyawa tu lebih penting. Jadi tuan-tuan Ustaz Ismat jangan risau. Nabi SAW sebut,
kalau kita sakit, kalau kita musafir, benda yang kita dah biasa buat, Allah akan bagi ganjaran macam mana keadaan kita sihat dan kita bermukim. Ini nak risau apa? Ganjaran kita dapat insya-Allah. Baik. Hijrah dalam bahasa Arab maksud meninggalkan, boleh jadi maksud menjauhkan, boleh jadi bermaksud berpindah tempat. Malam ni bukan kita nak bincang, nak cerita tentang cerita sejarah hijrah tu. Tajuk yang diberikan kepada saya ni, hijrah ke mana ku bawa diriku. Itu maksudnya. Hijrah ke mana ku bawa diriku. Insya-Allah mengikut pada SOP kita akan berhenti lebih kurang jam 9 malam, lebih kurang macam tu. Tak boleh lebih-lebih. Tak boleh lebih-lebih. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dalam konteks sejarah hijrah, biasanya bila kita sebut hijrah ni, dia akan terkait dengan kisah perpindahan Nabi SAW bersama dengan orang-orang Islam daripada Mekah ke Madinah dengan tujuan dan bermatlamatkan untuk menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariah. Jadi sallallahu alaihi Muhammad dengan merujuk kepada hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagian ulama menyatakan bahawa hijrah itu dengan bermaksud keluar daripada darul kufur kepada darul Islam. Dar ni maksud negara yang dipimpin dengan kepimpinan kekufuran pada ketika tersebut, berpindah kepada negara yang disebut sebagai darul Islam, negara yang kepimpinan Islam, keluar daripada kekufuran menuju kepada keimanan. Saya tak reti nak gambar macam mana pengorbanan Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita duduk dalam situasi itu? Pindahnya sebab apa? Pindahnya sebab nak jaga agama dalam diri ni. Pindahnya sebab perintah Nabi. Pindah pergi ke satu tempat yang kita tak tahu apa yang tersedia pada kita di sana. Sini tuan-tuan duduk ni, Taman Nirwana ni, rumah kita dekat sini, kita kerja kat sini, pendapatan kita daripada kerja kita mungkin dapat 4-5 ribu ringgit sebulan ke contoh. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak kita sekolah kat sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dalam bank kita yang kita simpan kat sini, dekat CIMB Bank tu adalah kod 10,000, dalam Maybank tu kod lah ada 50,000. Rumah kita kat Taman Nirwana ni mungkin nilai dalam 250,000 contoh. Tiba-tiba tuan-tuan diminta untuk pindah ke satu tempat yang di sana tu nak duduk mana tak tahu. Ada rumah dekat sana tak tahu. Siapa yang tunggu kita kat sana tak tahu. Kalau saya pindah kat sana nanti ada kerja dekat sana tak tahu. Ni rumah saya yang saya tinggal kat sini ni kalau saya pergi kat sana balik lagi, rumah ni ada lagi ke tak tahu. Mungkin dah jadi milik orang. Duit yang duduk kat dalam bank tu kena tinggal. Boleh ambil tak? Boleh ambil, tapi belum tentu boleh sampai kat sana. Mungkin kena bagi kat orang. Anak-anak macam mana? Tak tahu. Mungkin boleh selamat api, mungkin tak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat maklumat macam ni, nak kena pindah, tuan-tuan agak-agak lah. Takat iman kita ni, nak pergi tak pergi ni? Tuan-tuan faham ke saya tanya apa ni? Macam tak faham aja. Cuba buat bandingan ni. Rasa-rasa pergi tak tuan? Tuan-tuan angguk kemas ada. InsyaAllah Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat kisah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Anak dia agak-agak tuan-tuan nama apa? Salamah lah. Mak dia nama Mak Ummu Salamah, bapa dia nama Abu Salamah, anak dia nama Salamah lah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah ni nak berhijrah, nak keluar. Ni nak cerita tuan-tuan macam mana pengorbanannya sahabatnya. Waktu Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni sampai dekat sempadan, dia ada anak kecil seorang, baby lagi. Bila sampai dekat sempadan, tiba-tiba ditahan oleh orang-orang musyrikin yang menjaga sempadan. Nabi mana ni?
kami nak hijrah, kami nak pergi ke Madinah, Yathrib. Ni mak keluarga kamu tahu tak ni? Tak tahu. Panggil Abu Salamah, panggil keluarga Abu Salamah mai, panggil keluarga Ummu Salamah mai, keluarga Abu Salamah mai, keluarga Ummu Salamah mai, berhimpun jadi kecoh lah dekat sempadan tu. Kamu nak pergi mana ni? Abu Salamah kata kami nak pergi Yathrib. Kalau nak pi, kamu nak pi Abu Salamah, pi seorang-seorang, jangan bawa ni anak kami ni. Dia tak pergi bawa Ummu Salamah. Kalau kamu nak pergi, pergi seorang-seorang. Ni jangan bawa anak perempuan kami. Tarik anak perempuan tu, menangis isteri dia. Suami ni dah serba salah. Serba salah. Baby duduk dekat Abu Salamah. Ummu Salamah pas baby tu dekat Abu Salamah. Tak apalah, bawa anak kita pergi. Keluarga Abu Salamah pula kata, oh tunggu sekejap. Kalau keluarga Ummu Salamah dapat anak dia perempuan, anak-anak perempuan dia, habis keluarga kami dapat apa? Kalau Abu Salamah pergi, anak tu bagi kami. Tarik anak tu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, keluarga Ummu Salamah pegang baby tu, keluarga Ummu Salamah pegang pula Ummu Salamah. Yang tinggal Abu Salamah. Kalau tuan-tuan duduk dekat posisi Abu Salamah tu, rasa nak pergi tak pergi tak? Nak pergi tak ni? Apa jawab, tengok awak buat muka tegang semua malam-malam ni. SOP tu suruh letak ni emas kat sini, bukan sampai tak boleh senyum lah sama. Jawablah soalan tu sama. Kita pergi tak tuan? Confirm tak pergi. Saya pun tak pergi tuan. Cerita kita ni, iman kita. Tapi Abu Salamah pergi tuan. Nak cerita iman sahabat ni. Pergi tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad berjalan ni, tak pandang belakang lah. Kalau isteri kita duduk posisi Ummu Salamah ke macam mana? Sampai hati, tergamaknya dirimu, nyanyi lagu spring dan subhanallah semadan Allah. Tapi Ummu Salamah tuan-tuan pergi bang, pergi. Isteri terpisah, anak terpisah, isteri ni terpisah dengan anak lagi, terpisah dengan suami lagi. Pengorbanan para sahabat lagi. Setahun terpisah tuan, setahun. Ummu Salamah keluar pergi hujung kampung, tiap-tiap hari duduk menung jauh. Anak tak ada, suami tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Selepas tahun tuan-tuan, barulah subhanallah, keluarga dia, ada di kalangan keluarga dia kata apa? Kesian dekat Ummu Salamah, kesian dekat dia. Bagi baliklah anak dia tu, bagi balik anak dia. Bagi balik anak dia. Diorang bagi balik anak dia tuan-tuan, dan dia berjalan seorang diri menuju Yathrib. Berjalan seorang-seorang menuju Yathrib tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Subhanallah, subhanallah. Sampai berjumpa dengan seorang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bernama Osman kalau tak salah saya. Berjumpa dia, nak pergi mana? Nak pergi Yathrib, hijrah. Disuruh Ummu Salamah naik unta dengan anak dia, dia tarik berjalan sampai ke Quba dan bertemu dengan Abu Salamah di Quba. Ni salah satu daripada contoh perjalanan para sahabat yang confirm kita tak mampu buat. Confirm kita tak mampu buat tuan-tuan. Pengorbanan. Nak cerita kenapa sampai macam ni para sahabat ni tuan-tuan, sanggup berhijrah macam tu? Iman. Jawabnya iman. Iman. Kalau tak sebab iman, takkan buat macam tu tuan. Kalau tak kerana iman, takkan buat sampai macam tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kalau sebut tentang hijrah, Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, Allah akan sebut perkataan iman di depan. Contoh, pada pada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 218, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang beriman,
orang-orang yang berhijrah dan berhijrah kerana Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian dalam surah Al-Anfal ayat 74 pun Allah sebut, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Tuan-tuan tulis nanti masuk periksa. Habis depa bagi tahu dah ustaz kalau pi dekat surah dekat Masjid Al-Mustaqim. Mustaqiman. Kan? Ustaz pi surah dekat Masjid Al-Mustaqim tu ustaz memang tengok depa tak tulis ustaz. Pasal apa? Pasal orang situ pasien mengapai. Perli itu tak faham ke? Salihlah saya buat lawak tuan-tuan, tak apa, tuan-tuan tak tulis pun saya faham. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia main mengaji dengan Imam Malik. Satu hari dia terlupa bawa pen. Satu hari Imam Syafi'i dia pergi mengaji dengan Imam Malik, dia terlupa bawa pen. Lepas tu dia duduk depan Imam Syafi'i, dia tulis dengan dia ambil tapak dengan dia tu. Ayat lihat. Imam Malik tengok. Lepas tu tanya, buat apa ni? Tulis apa? Baca tengok. Dia baca satu pun tak itu tuan. Tu Imam Syafi'i nak cerita. Tuan-tuan lagi hebat pada Imam Syafi'i, tak tulis. Kena lagi. Saja tuan-tuan melawak-melawak seri-seri majlis kan. Tuan-tuan, kemudian Allah sebut dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 20, Allah kata apa? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat tadi ni, dia ada berapa benda? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hijrah kalau nak dilakukan haruslah dilakukan dengan niat kerana Allah, dengan tujuan mengarah kepada rahmat dan keredaan Allah. Tuan-tuan ingat hijrah ni takkan habis. Nabi SAW sebut, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada la hijrat ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada al-fath, pembukaan kota Mekah, kecuali jihad wa niyah. Kecuali hijrah untuk berjihad dan hijrah niat. Tuan-tuan Allah Muhammad, hijrah fizikal ni tak ada lagi dah lepas daripada hijrah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas Fathul Mekah. Tapi penghijrahan kita ni akan berterusan sampai kita mati. Tuan-tuan, saya yakin majoriti kita yang duduk kat dalam masjid ni bukan asal orang sini. Betul tak ni? Siapa orang Kedah angkat tangan macam dengan saya? Kluster Siva Gangga. Geng kan? Duduk mana bang? Sungai Petani. Lagi. Siapa lagi belakang? Abang orang mana? Tak dengar bang. Halo Ustaz. Halo Ustaz, kepala hang aku putak, kata Piramli kan. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Orang Kedah ada, orang Perak ada. Tuan-tuan salli Muhammad. Saya yakin ramai daripada kita tu asal daripada tempat lain. Hijrah ramai dekat sini. Betul kan? Hijrah tak? Hijrah lah tuan-tuan, pindah. Ada tak kawan kita bukan hijrah tempat, hijrah alam? Ada tuan-tuan. Qalu inna lillah. Hijrah alam. Ada tak yang baru saja hijrah mai kat dunia? Ada daripada alam rahim hijrah mai alam dunia. Daripada Lauh Mahfuz, daripada duduk pada alam tu pindah mai ke alam rahim, kemudian daripada alam rahim pindah mai alam dunia. Waktu duduk dalam dunia berapa banyak hijrah yang kita buat?
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pindah pula, hijrah pula daripada alam dunia masuk ke alam barzakh, daripada alam barzakh masuk pula ke alam akhirat, sampai hijrah pergi syurga ataupun neraka. Proses penghijrahan ini akan berterusan sampai bila-bila, sampai final hijrah kita nak masuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam apa saja proses penghijrahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, niat hijrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hijrahnya kerana Allah, mudah-mudahan dia akan mengundang rahmat dan redha Allah. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan nak hijrah mai pindah kat sini dulu ni, tuan-tuan hijrah pasal apa? Tuan pindah mai pasal apa? Ni pentingnya niat dalam kita nak melakukan apa saja dalam urusan kehidupan kita. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Nabi kata, sungguhnya amal Allah kira berdasarkan kepada niat. Dan sesungguhnya dia niat amal itu akan dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya ke Allah dan Rasul. Barang siapa hijrahnya kerana dunia, saya ulang balik ni, barang siapa hijrahnya kerana dunia dan wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu akan dikira berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan nak hijrah mai dekat sini daripada kampung tuan-tuan dulu, waktu tu nak niat nak pi tu, adakah niat tuan-tuan kerana Allah SWT, ataupun tuan-tuan niat untuk cari dunia dekat sini? Tuan-tuan faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Pentingnya niat pada permulaan sesuatu perbuatan, sebab dia akan menentukan sama ada perbuatan kita tu mendapat rahmat dan redha Allah SWT ataupun jadi sia-sia sekadar niat, sekadar dapat apa yang tuan-tuan niatnya. Tuan-tuan nak dunia, ambil, dan tuan-tuan boleh dunia tu. Tuan boleh dunia tu, saja. Tuan-tuan nak kerja, Allah bagi kerja kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak ada rahmat. Siapa niat kerana Allah, Allah akan bagi kerja tu, Allah akan bagi nikmat tu, dan Allah bagi rahmat dan berkat. Tuan faham tak ni? Waktu tuan-tuan kahwin dulu, saya tanya, waktu kahwin dulu, kisah ni tuan-tuan, innamal a'malu bin, hadis ni terkait dengan dipanggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ummu Qais, dipanggil hadis Ummu Qais. Ummu Qais ni tuan-tuan seorang perempuan. Dia waktu nak hijrah mai dekat Madinah, ada seorang lelaki berkenan dekat dia. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bagi syarat kat lelaki tu, kalau nak kahwin dengan saya kena hijrah pergi Madinah. Dan lelaki tu hijrah pergi Madinah sebab nak kahwin dengan Ummu Qais. Dipanggil Muhajir Ummu Qais. Gelaran dibagi pada lelaki tersebut Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Bila sampai dekat Madinah, kecoh lah cerita, lelaki tu dihijrah bukan sebab kamu Rasulullah, lelaki ni hijrah bukan sebab Islam, bukan sebab iman, tapi dia dihijrah sebab dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Lalu Nabi SAW sebut hadis ni, faman kana hijratu ilallahi wa rasulih wa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Seorang yang berhijrah kerana dunia dan wanita yang ingin dia kahwini, maka hijrah ni akan dikira berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Waktu kita kahwin dulu, kita kahwin niat apa? Angkat tangan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya selalu pesan, ya Allah, kurniakanlah kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami, wa dhurriyyatina, dan zuriat keturunan kami.
Zuriat keturunan ni bukan setakat anak, cucu, cicit, cucu, apa lagi lepas tu. Zuriat keturunan ni qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Tuan-tuan, kita hajatkan keberkatan dalam kehidupan kita berkeluarga, kita harapkan keindahan dan kebaikan daripada zuriat keturunan kita. Macam mana nak dapat kebaikan-kebaikan tersebut seandainya permulaan perkahwinan kita tak niat kerana Allah? Tuan-tuan faham tak ni? Dia for once ya tuan-tuan, tahu tak? Tuan-tuan nak buat semua tu, tuan-tuan niat apa betul-betul dia. Kalau niat kerana Allah, baik sampai bila-bila, Allah limpah berkat, Allah limpah rahmat. Tapi kita start tu tak kena dah. Nak kahwin dengan dia pasal apa? Pasal cantik dia. Nak kahwin dengan dia pasal harta dia. Nak kahwin dengan dia pasal apa? Pasal apa tu nak kahwin sebenarnya? Tuan-tuan, fikir-fikir balik, Allah, silap banyak. Waktu intro silap. Hijrah dulu, waktu intro silap. Nak kerja dulu, waktu intro silap. Berapa banyak benda kita buat yang kita tak niat kerana Allah. Sungguh tuan-tuan, tuan-tuan fikir balik. Berapa banyak benda dalam hidup kita yang kita buat, kita tak fikir Allah pun. Kita kerja, kita nak cari harta kita. Kita kahwin sebab ada sebab-sebab masing-masing. Kita buat apa? Kita beli kereta sendiri pun, kita beli kereta pun bukan niat kerana Allah kan. Kita beli motor bukan kerana Allah. Padahal semua benda kita buat mesti niat kerana Allah. Allah akan limpah rahmat, Allah akan limpah berkah. Tuan-tuan faham tak saya sebut apa? Tapi nak buat macam mana Ustaz? Kita dah terlajak. Kahwin dah 30 tahun Ustaz. Nak? Hari ni sambut ulang tahun perkahwinan. Itu pun sebab bini kita buat tarik muka tu. Tidak tak tahu orang lelaki-lelaki dengan harap tarikh bukan je ingat. Sopa ngaku. Tunggu bini kita tanya apa? Abang hari ni hari apa? Mampui. Abang hari ni hari apa? Tanya, sudah ni apalah hari apa pula hari ni? Hari Rabu kita kata. Hari Rabu muncul gitu tahu lah. Cuba cek balik kalau tak birthday dia, anniversary. 30 tahun punya anniversary. Allah tuan-tuan, 30 tahun dah kahwin, tapi tak pernah ingat waktu permulaan perkahwinan itu, tak niat sikit pun perkahwinan itu kerana Allah. Maka di sini ada satu perkara yang disebut sebagai memperbetulkan niat. Ni, betulkan niat balik. Betulkan niat balik. Kita bila kita nak buat satu benda, kita punya intention dah silap. Waktu kita nak buat satu benda, niat ni intention lah kan? Niat benda lah hati. Benda yang lintas hati. Maka bila intention kita dah salah, maka perjalanan tu akan jadi salah. Bila kita nak buat satu benda, kita ada niat kita. Dan kalau niat kita salah, maka perjalanan dia akan jadi salah. Betul kan? Jadi dia tak akan jadi betul bila niat kita tu salah. Habis nak buat macam mana tuan-tuan? Cara dia ialah betulkan niat. Betulkan niat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkahwinan dulu yang dah 10 tahun, yang dah 20 tahun, bahkan yang 30 tahun lepas, kita memang ingat kita tak niat kerana Allah. Tuan-tuan, bukan maksud semata-mata kita aku niat nawaitu ke, tak. Bila kita nak kahwin tu kita faham kalau perkahwinan ni akan mengeluarkan aku daripada maksiat, maka itu niat indirectly kerana Allah. Faham ni? Aku nak kahwin ni pasal apa? Sebab aku nak ikut sunnah baginda Nabi SAW, maka indirectly dia adalah mengikut, dia adalah niatnya kerana Allah. Dah faham tak ni? Tapi ada perkahwinan kita yang memang kita kahwin tu sebab kecantikan dia ke, sebab harta dia ke, sebab tuan-tuan faham kan? Maka perjalanan dia akan jadi macam tu. Maka tak salah tuan-tuan dalam tempoh tu kita betulkan kembali niat kita. Aku nak tak betul, yang salah ni. Apa yang decide lu, apa keputusan yang buat lu salah, tarik balik, betulkan balik.
dan buktikan yang kita perbetulkan niat itu. Apa bukti dia? Kalau betul dulu kalau betul nak perbetulkan jalan itu, nak perkahwinan itu kerana Allah, maka apa yang Allah nak? Allah nak keluarga itu keluarga yang taat pada Allah. Betulkan isteri kita untuk taat balik pada Allah. Betulkan keluarga kita untuk taat pada Allah. Betulkan anak-anak kita. Itu pembuktian dia. Faham tak? Sama juga dengan hijrah, tuan-tuan. Dan saya yakin, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita hijrah ni pun, tuan-tuan ni, mungkin dalam keadaan Allah sayang kat kita, Allah kasih kat kita, dan menyebabkan kita boleh duduk dalam masjid malam ni. Padahal kita dulu bukan macam ni. Kita dulu, tuan-tuan, Allah, masjid Allah tak boleh main. Dulu bukan cerita main kuliah, orang pasang poster kuliah 3 kita tukang koyak dulu ni. Kita jahat. Orang pasang poster banner gantung kuliah program kat masjid, dan kita pergi report majlis bandaran tu. Yang tengah mengamuk sekarang ni. Dah saya lihat macam mana. Kita tiba-tiba lah ni jadi macam ni. Pasal apa? Sebab Allah nak kebaikan dekat kita, maka Allah susun kehidupan kita dan akhirnya kita jadi macam ni. Dan mungkin ini salah satu daripada jalan dan cara untuk Allah berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan. Jadi yang pertama, nak hijrah mesti niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mungkin kita dah terlepas, momen tu lepas dah. Tapi anak-anak kita boleh pesan benda yang sama. Ini penting menuntut ilmu, tuan. Nanti ada anak-anak kita yang nak posting dekat mana-mana. Ada anak-anak kita yang nak berkahwin. Ada anak-anak kita yang nak pergi kerja. Ada anak kita yang nak pergi belajar. Tuan-tuan, tolong pasakkan dalam hati dia niat kerana Allah. Dan buat kerana Allah. Ustaz Ali Muhammad, kakak nak dapat posting pergi Ipoh, nak kena kerja ke Ipoh. Tak apa, nak pergi sana, nak kerja kan? Okey, niat kerana Allah SWT. Nanti Allah akan bagi semua kebaikan kat kakak. Saya lihat Muhammad, abang ingat abang nak kahwin lah. Boleh, nak kahwin, tak apa. Siapa nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan ni. Okey, niat kerana Allah. Abang tu, abang sulung tu bukan abang ni. Abang senyum boleh macam pula. Dia ingat, bukan abang suami. Abang nak kena sulung tu sebab abang. Dia abang nak kahwin, niat kerana Allah dia. Faham tak ni? Saya lihat Muhammad. Baik. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat tadi ni, pengajaran kita boleh ambil, bahawa orang yang beriman, yang berhijrah dengan motivasi kerana Allah, dia hijrah tu kerana Allah, apa hasil dia akan dapat? Sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah itu kerana Allah dan dengan tujuan untuk meraih rahmat dan keredaan Allah, maka inilah mukmin sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keberkatan rezeki dan nikmat, dan mendapat kemenangan di sisi Allah SWT. Hasil daripada hijrahnya kita tu kerana Allah SWT, Allah akan bagi apa? Yang pertama, Allah akan bagi dekat dia pengampunan. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan. Yang kedua, dia dapat apa ni? Dia akan dapat keberkatan rezeki. Sebab tu subhanallah, nak buat apa-apa tuan-tuan, biar buat tu kerana Allah. Sungguh, kalau tuan-tuan buat kerana Allah, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan gamak tak nak masukkan unsur-unsur maksiat dalam perbuatan tu. Kita paling tidak nak buat satu benda, Nabi SAW suruh kita buat apa? Baca bismillah. Kan? Nak baca bismillah. Bila kita baca bismillah dengan kita nak buat satu benda tu, itu menunjukkan mudah-mudahan kita buat tu kerana Allah lah. Nabi kata, perkara yang harus pada syarak yang tidak dibacakan bismillah padanya, maka dia terputus, dengan maksud hilang barakah. Kita nak buat satu benda, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dia akan dapat barakah. Yang kedua, bila kita baca bismillah dengan kita nak buat apa-apa benda, dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara maksiat. Dia tak akan boleh sebut bismillah atas benda yang tak betul. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan nak pergi buat benda yang salah, tuan-tuan gamak dan nak niat perbuatan tu kerana Allah. Tak boleh ya. So maksudnya dengan kita niat kerana Allah tu,
apa yang kita nak buat tu mesti dia akan jadi benda baik. Kita tak akan boleh buat benda tak baik dengan kita nak sebut nama Allah kat depan. Faham macam tu lah. Nak pergi tikam nombor ekor ni, bismillahirrahmanirrahim. Ni kena pula hari tu. Tiga-tiga kalau bismillahirrahmanirrahim tekan 4732. Apa macam duk ambil nombor tu. Ada orang dia ambil kuliah duk tunggu ustaz nak beritahu nombor apa ya. Dia tengok nombor kereta ustaz pun dah. Hari tu saya pergi forum dekat Sabah. Ada ustaz tu dia cerita. Dia kata, ustaz hari tu saya pergi mayan Jumaat satu tempat, habis kuliah, ada seorang jemaah tu main jumpa, dia kata, ustaz nak RM30, bagi kat ustaz RM30. Kita siapa bagi 30 ni? Adalah ustaz, bagi tahu aku siapa yang bagi 30 ni. Ustaz kena nombor ekor. Kena nombor ekor. Kita macam mana kena nombor ekor ni? Pasal apa bagi kat saya? Ustaz jangan marah, apa, saya tikar nombor kereta ustaz. Ustaz main ceramah tu hari, saya tengok nombor telefon, nombor kereta ustaz, saya tengok, kena ustaz. Dia kata, ni betul lah. Kena berapa? Sikit je ustaz. Berapa? RM5,000 ustaz. RM5,000 dapat bagi aku RM30 berkali-kali lagi. Subhanallah. Tuan-tuan ayah solat Jumaat nak tingkah nombor ekor baca bismillah, tak gamak. Tuan-tuan isap rokok baca bismillah. Siapa isap rokok ni? Baca isap rokok baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap baca doa tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Ya Allah, kau berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada aku ni. Dan jauhlah aku daripada an-nar. Nar tu apa? Nar, api. So jauhlah aku pada api, lepas tu buka mulut macam tak kena. Mana? Tuan-tuan, ada benda-benda kalau kita sebut nama Allah, dia tak akan jadi maksiat. Kita niat nak buat kerana Allah, kita tak akan mampu untuk selip maksiat. Tuan-tuan, nak murah rezeki, jauh pada maksiat. Allah akan murah rezeki. Nabi SAW menyebutkan tentang terhalangnya rezeki seseorang itu disebabkan dosa. Benda yang menghalang rezeki dia, dosa. Jadi macam mana dia buat benda? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, yang ada maksiat pada dia, tiba-tiba rezeki dia dimurah. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang melakukan maksiat lalu dia diberikan rezeki. Orang itu diberikan rezeki, kemudian dia masih melakukan maksiat, kata Nabi SAW, fahuwa al-istidraj. Itulah istidraj. Istidraj ni macam mana? Allah bagi dia nikmat, tapi Allah sedang menguji dia. Tuan-tuan, jadi kita takut. Maka bila kita berhijrah kerana Allah, tuan-tuan faham kan konsep hijrah saya cerita tadi kan? Perpindahan kita nak berubah daripada jahat kepada baik. Kita pindah tempat kita daripada tempat lama kepada tempat baru. Kita nak hijrah daripada pekerjaan lama kepada pekerjaan baru. Kita nak hijrah hidup kita daripada orang yang lagu ni nak jadi lagu tu. Nak berubah kehidupan kita, niat kerana Allah, maka dia akan mengundang keberkatan rezeki. Lagi dia akan dapat apa ni? Allah sebut tadi, ulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapat kejayaan. Ma bima'anhu al-faizun, apa dimaksudkan dengan al-faiz ni? Faizin ni kata ulama ialah kejayaan dengan mendapat syurga Allah SWT. Kejayaan yang sebenar-benar ialah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang ketiga yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat tadi ni ialah hijrah dan jihad tidak mungkin dapat kita lakukan tanpa pengorbanan. Tanpa pengorbanan, terutamanya harta benda, bahkan jiwa. Betul tak? Tuan-tuan nak hijrah daripada buruk kepada baik, nak hijrah daripada perangai tak elok kepada perangai yang baik, korban tuan-tuan. Korban tuan-tuan, korban perasaan, korban ni hati. Sallallahu alaihi wasallam tu tak cerita lagi korban harta benda.
Harta yang dulu kita dapat daripada benda-benda maksiat, haram dan syubhah, gamak dah nak bawa mai waktu kita dah mula duduk dalam masjid ni. Kita pilih nak jadi baik ni. Dulu ada harta kita waktu kita kerja, kita menipu orang. Waktu kita dapat benda-benda tu daripada benda maksiat, ni kita nak berubah jadi baik ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan gamak dah nak bawa mai dekat sini? Tak gamak. Pengorbanan untuk melepaskan harta-harta tersebut. Saya jumpa dengan seorang artis hijrah, Salih Alaihi Muhammad, hijrah. Dia berjumpa saya, Ustaz nak jumpa Ustaz boleh tak? Boleh. Jom lepas kuliah ajak pergi makan. Kita main naik motor, main naik kris, motor kris. Kris pun orang tak pakai dah ni. Dia main naik motor kris. Dia parking pun motor jojo. Kita main dengan apa ni? Bawa helmet. Main dengan motor Ustaz. Motor lah tu. Allah. Kurus dah. Dulu macam berisi sikit, dah kurus dah. Pasal apa? Pasal apa ini? Ustaz, bila saya dapat hidayah Ustaz, saya berasa semua yang saya ada tu semua daripada sumber syubhah Ustaz. Banglo, kondominium saya jual Ustaz. Kereta saya jual Ustaz. Baju-baju saya apa-apa semua saya bagi ke orang ambil Ustaz, semua bagi. Lah ni saya duduk dalam satu bilik yang dindingnya daripada zinc. Anda boleh bayang tak? Siang-siang Ustaz macam duduk dalam oven. Tapi Ustaz, jiwa saya tenang. Dulu saya ada semua, driver pun saya ada Ustaz, tapi jiwa saya gelisah. Saya nak hijrah, saya tak mau bawa barang-barang haram dan syubhah mai ikut saya dalam hijrah saya. Saya tak mau Ustaz. Walaupun saya tak ada apa-apa, tapi jiwa saya tenang Ustaz. Tuan-tuan betul tak? Kalau tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan nak berhijrah daripada buruk kepada baik, tuan-tuan rasa mampu tak tuan-tuan bawa, sanggup tak tuan-tuan bawa benda-benda maksiat dan syubhah yang kita ada dulu, bawa mai sekali dengan kita? Tak sanggup. Pengorbanan. Nampak? Salih Alaihi Muhammad. Entah. Kalau dulu-dulu kita ada seorang tanya soalan pasal kalkulator. Dia pergi dekat dia dalam kelas tu kat sekolah, tuan-tuan jumpa kalkulator satu. Kita kalau masuk kelas tengok ada satu kalkulator duduk kat atas meja kita. Kalkulator yang apa, yang boleh panggil apa tu? Yang apa? Apa dia? Yang tu lah, yang tuan-tuan yang sebut tu. Mana saya mat? Tuan-tuan, saya semat yang mahal tu lah, yang sebelah harga waktu sekolah lu RM90 kira mahal. Orang utara kata mahal berdengung. Orang have yang mampu beli. Kita pinjam. Tengok duduk atas meja, tak ada tulis nama pula. Pakai harta dia, pakai jadi harta dia terus ya tuan-tuan. Oh, nak saya semat tuan. Dan dia pakai sampai dia grad daripada sekolah menengah, sampai dia grad dia pakai tu. Habis sekolah menengah, habis SPM, habis SPM, masuk universiti, sampai habis universiti masih pakai kalkulator tu. Tuan-tuan, lah ni baru jadi orang baik. Telefon Ustaz, dulu saya jumpa satu kalkulator tu, nak kira lagu mana kalkulator tu, baru nak tanya. Ustaz kata apa? Ni, ambil nilai tengok, anda nak cari tu, ada pun tak tahu siapa, nilai tengok berapa ringgit tu, harga tu, pergi masuk duit dalam tabung. Agak-agak waktu tu berapa harga tu? Tak, RM90. RM90 Ustaz, RM90 Ustaz. Rasa banyak nak keluar RM90. Pengorbanan kelak. Tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, bahkan jiwa, perasaan, macam-macam lah tuan-tuan. Waktu kita hijrah, daripada hijrah nak jadi orang baik ni, tuan-tuan, bukan semua orang suka. Dulu dalam waktu kita duduk dengan grup geng-geng WhatsApp kita ni, semua jenis tuan-tuan koplah jingga. Ni merapu, merepek. Bila kita beralih, duduk dalam grup, bila kita beralih ni tuan, Allah susun grup-grup kita semua grup baik-baik. Yang geng-geng lelet, unfriend kita, block kita pun ada, yang kick out pun ada. Kita post kita tadi kata apa, Ustaz Maida tuan-tuan. Tu tak cerita lagi berapa ramai orang yang berhijrah yang kena fitnah. Ujian dalam kehidupan bila nak hijrah. Tuan-tuan, korban perasaan. Sahabat-sahabat bukan cakap perasaan tuan-tuan, korban nyawa, korban harta, korban keluarga, tinggal rumah. Tuan-tuan, jiwa jangan ceritalah. Sedih, takut, sakit,
tuan-tuan. Tapi itulah pengorbanan yang dilalui oleh para sahabat, yang kita melalui secepis saja daripada pengorbanan. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga-tiga ayat di atas menyebut tentang tiga prinsip hidup, iaitu iman, hijrah dan jihad. Iman bermakna yakin, ini yakin dalam hati. Hijrah bermaksud perubahan, dan jihad bermaksud perjuangan dalam menegakkan risalah agama dalam diri dan dalam masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa setakat tu je lah, nak buat macam mana, nak kena berhenti dah. Panjang lagi nota saya ni. Ni panjang lagi. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak, jadi bagus juga, jadi yang bahagian bawah tu kita guna untuk kuliah yang lain. Tidak habis modal saya. Nak pergi ceramah satu tempat, dia ulang benda yang sama, dia kata ustaz ni dia ulang benda yang sama aja. Baik tuan-tuan sekalian, jadi sebagai penutup dia saya nak bawa satu je tuan-tuan, dua benda. Yang pertama, dalam keadaan kita berhijrah, kita tak akan mampu untuk melepaskan diri daripada pengorbanan. Yang kedua, bila kita ada pengorbanan dalam kehidupan kita, kita tak akan mampu untuk be alone, kita tak akan mampu untuk buat seorang-seorang. Maka waktu hijrah Nabi SAW, Nabi ada peneman setianya nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kita dalam keadaan kita nak berhijrah daripada buruk kepada baik, hijrahlah apa saja, tuan-tuan perlukan kepada good companion, sahabat yang baik. Tuan-tuan, di sinilah peranan sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan kita ni. Pastikan bi'ah suasana sekeliling kita ni, kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dia akan membantu untuk menguatkan iman kita bila kita berhadapan dengan ujian, untuk kita berkorban dalam penghijrahan kita kepada yang lebih baik itu. InsyaAllah cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dan kebaikan. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Ini Ustaz Hasim ucapkan terima kasih sekali lagi.